Walaupun namanya tidak khamar, tetapi sifat dia muskirun, memabukkan, maka dikiaskan, hukum dia haram. Yang kedua, kita kiaskan lagi, kalaulah arak itu cair, di sana ada benda yang mabuk tetapi tidak cair, bukan liquid. Nama dia apa? Abjon, Erimifan, ecstasy, syabu. Ada ganja yang dihisap, ada yang disuntik, ada yang ditelan. Semuanya itu sifat dia memabukkan, maka dia jatuh kepada haram. Maka sifat haram itu datang kerana sifat dia memabukkan, maka dikiaskan pada hadis Nabi. Ada rupa rumah orang yang beriman. Ada Quran, ada cahaya, ada solat. Maka benda-benda inilah yang menyebabkan nantinya, walaupun kita diuji dengan kesusahan, sahabat-sahabat, kena ingat, kesusahan dunia ini kalau Allah uji pun dia tidak seberat akhirat. Kalau susah sekalipun dunia ini, kita susah, kemuncaknya kita mati. Bila kita susah hidup dalam 60 tahun, 70 tahun, hidup melarat, makan kat tong sampah, kemuncak kita mati. Bila mana kita beriman, kita masuk alam barzah, kita berehat. Alam barzah kita ni banglo, seluas mata memandang, dibukakan pintunya menuju ke syurga. Pagi dan petang dia melihat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia beriman kepada Allah. Allahu akbar. Sebab itu sahabat-sahabat, jangan menilai dunia dengan pandangan yang sempit. Jangan menilai dunia dengan pandangan dunia yang sempit. Jangan menilai dunia dengan pandangan nafsu yang sempit. Dan sebab itu kita faham benda ini, dia balik dalam keadaan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang semua itu bergantung di atas kemampuan, bergantung di atas keimanan tingkat masing-masing, tingkat keimanan dia. Sebab orang yang tinggi imannya kuat, maka ujian dia besar. Sebab tu orang yang paling besar ujiannya ialah Al-Anbiya, iaitu para Nabi. Yang dibakar hidup-hidup, yang digergaji kepalanya sampai mati. Ini dah ujian-ujian orang yang Allah kasih. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan maknanya tidak, Allah tu tidak akan menguji kita, tidak akan beban kita dengan benda yang Allah kita tidak mampu. Dalam keadaan ini kita nak olah dia. Dan sebab itu bila kita buat muhasabah, kita tengok diri kita paling tidak. Ini ujian bagi kita. Tengok dosa-dosa kita. Semua peringkat. Dalam keadaan lah ni, Allah uji kita. Adakah kita nak tambah lagi maksiat? Nak kita banyakkan tarian, gelik-gelik, nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk dalam keadaan Allah sedang uji kita? Yang ni dipanggil orang yang sakit jiwa. Ketika mana Allah uji dia, dia lupa dengan dosa-dosa dia. Dalam perbincangan tu tadi, surah Nuh, kita tambah lagi dengan surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dalam surah Hud ayat 52. Menguatkan lagi hujah surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Berkatalah Nabi Hud kepada kaum dia. Dia kata apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Sama aja cerita dia. Wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Kemudian thumma tubu ilaihi. Dan bertaubatlah kepadanya. Tuhan kamu itu yursilis samaa'a alaikum midrara. Tuhan kamu itu bukan saja menurunkan hujan, tetapi hujan yang turun sifat dia apa? Midraran, iaitu dengan sifat yang turun sangat lebat dan membawa rahmat yang cukup banyak. Itu kaedah dia, midraran. Dalam keadaan banyaknya. Kemudian wayazidkum quwwatan ila quwwatikum. Tengok ayat ini sesuai untuk kita. Untuk kita yang duduk dalam keadaan diuji dengan wabak ini. Ayat ini kata, bila mana kamu bertaubat kepada Allah, Allah bukakan pintu langit. Allah datangkan rezeki yang kita tak boleh faham. Banyak pintu-pintu rezeki Allah buka dalam tempoh ujian ini. Kalau dulu Allah tarik satu perniagaan dia, Allah buka perniagaan yang lain. Dulu tak ada fikir nak buat ni, dia fikir buat tu. Allah uji belaka. Ustaz-ustaz pun Allah uji. Sama je macam orang lain.
Dan ustaz-ustaz ramai yang tak ada duit. Tapi ustaz-ustaz dia tidak mengadu dalam Facebook, tak ada beras kat rumah, tak ada sardin. Tapi kita tahu kawan-kawan kita. Kadang-kadang walaupun dia susah, dia payah bila kita hantar makanan, kita hantar bantuan, dia kata beri orang lain. Orang lain lebih memerlukan. Dalam keadaan dia pun payah, dia susah. Tapi dia kata beri orang lain. Tengok mulianya sifatnya. Kerana apa? Dia ada satu sifat yang dipanggil ithar. Melebihkan orang lain dari diri sendiri. Walau kana bihim khassasah. Walaupun diri sendiri itu susah, Allah sebut dalam Quran. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya ini sifat-sifat kemuliaan yang Allah beri. Kan? Allah tarik perniagaan. Kan? Maknanya biasa. Ustaz, macam mana Ustaz travel agent? Habis tutup. Bankrupt habis. Kan? Ustaz tak rasa apa? Tak ada apa. Biasa je. Kan? Tak malu kita. Tak malu kita. Kan? Kita jual ikan perkasam. Tak malu kita. Kan? Kita nak buat madrasah dalam duit tak ada. Kan? Tak ada modal. Kan? Tak malu kita. Sebab apa kita nak malu? Sebab apa Allah buka peluang-peluang yang lain. Macam PKP ni yang meninggal. InsyaAllah pahala syahid. Yang duduk rumah pun pahala syahid. Satu hadis, orang yang mati wabak ini, mat'un ini, mat'un. Ustaz, ada yang nakal-nakal dia kata apa? Ustaz, itu ta'un Ustaz. Nabi sebut dalam hadis dia, bukan coronavirus. Kita ni kena belajar dengan ilmu. Ilmu Islam ni sumbernya banyak. Bukan saja Quran, bukan saja hadis, bukan ijma', bukan saja qiyas. Banyak lagi. Al-istihsan, al-istishab, saduz zara'i, qaulus sahabah. Banyak lagi. Banyak lagi sumber-sumber untuk menentukan hukum. Cuma yang diterima pakai, yang disepakati oleh empat mazhab, para mujtahidin, 4 perkara. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi, sunnah. Yang ketiga, ijma'. Bila Nabi dah wafat, jadi sahabat dan juga para mujtahid berijtihad di atas satu perkara, merujuk Quran hadis. Dan ijtihad diterima pakai. Menjadi apa? Ijma' yang disepakati. Yang keempat dipanggil Al-Qiyas. Qiyas pun bukan duk fikir seorang-seorang dekat warung Pak Midun. Qiyas juga merujuk balik kepada Quran dan hadis. Ini asas. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Cuba tengok surah Nisa ayat 59. Saya dah sebut dah benda ni. Bagi orang yang main-main kan. Saya dah jawab. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudhuhu ila Allahi wa rasul. Ayat ini An-Nisa 59 dia menjurus kepada 4 sumber hukum Islam. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, hadis, sunnah. Dan pemimpin di kalangan kamu, ijma'. Pemimpin di kalangan kamu, orang yang ada autoriti. Untuk dia menentukan hukum. Akhirnya menjadi ijma'. Yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhuhu ila Allahi wa rasul. Dan barang siapa yang dia berselisih pendapat tentang satu perkara. Contoh perkara baru yang tak ada zaman Nabi. Nabi sebut dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap khamar itu hukum dia haram. Maka kita kiaskan. Kita ambil kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Jadi khamar itu arak. Dalam keadaan dia cecair. Dia arak. Tapi disebut khamar dalam Quran. Hadis sebut khamar, iaitu bahasa Arab. Kha, mim, ra, khamar. Tapi kita kiaskan dengan Good Stuff is good for you. Dengan Remy Martin. Dengan apa lagi? Nama-nama. Arak yang lain. Walaupun namanya tidak khamar, tetapi sifat dia muskirun. Memabukkan. Maka dikiaskan. Hukum dia haram. Yang kedua, kita kiaskan lagi. Kalaulah arak itu cair, di sana ada benda yang mabuk tetapi tidak cair. Bukan liquid. Nama dia apa? Abjon, Erimifan, Ecstasy, Syabu. Ada ganja yang dihisap. Ada yang disuntik. Ada yang ditelan. Semuanya itu sifat dia memabukkan. Maka dia jatuh kepada haram. Maka sifat haram itu datang kerana sifat dia memabukkan. Maka dikiaskan pada hadis Nabi. Jadi sebab itu dalam ta'un begitu juga.
Dalam ta'un disebut mat'un, orang yang mati dalam keadaan kena penyakit wabak. Maka Nabi tak sebut tentang Pfizer, Sinovac. Nabi tak sebut AstraZeneca. Mana ada zaman Nabi. Tetapi Nabi kiaskan dalam bentuk penyakit yang pernah berlaku pada zaman Nabi, pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar, dalam keadaan kita, maka dikiaskan, maka datanglah hukum. Maka kalau kita tengok kepada orang yang meninggal ini, kita nampak musibah. Tetapi kerana Allah pilih-pilih, insya-Allah dapat pahala syahid. Bukan saja orang yang meninggal, orang-orang yang duduk kat rumah, menahan diri, dan dia yakin ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia karantin diri dia, duduk dalam PKP, MCO, perintah pergerakan kawalan pergerakan, maka disebutkan dalam hadis yang lain juga, dia fahuwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala mati syahid juga. Tengok, sebab tu saya kata di atas musibah anugerah. Di atas anugerah musibah. Sebab tu bila Allah uji kita dengan duit banyak, belum tentu dia anugerah, mungkin dia musibah. Ada orang dia susah, dia ingat Allah, datang masjid. Allah bagi dia kaya, dia lupa masjid. Ada orang, dia kaya, dia lupa masjid. Allah tarik kekayaan, dia batang balik masjid, dia ingat Allah. Sebab itu di atas anugerah, musibah, di atas musibah, anugerah. Di atas anugerah, musibah, di atas musibah, anugerah. Indahnya Islam. Cuma, cara kita menilai satu perkara datang daripada Allah tu macam mana? Sebab itu hebatnya tadi, bahawa bila kita mohon ampun pada Allah, Allah turunkan dari langit hujan yang mencurah-curah, midraran. Yang kedua, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maknanya apa? Maknanya dalam keadaan yang kedua, Allah tambahkan wa yazidkum. Allah tambahkan pada kamu, sebab kamu bertaubat tu tadi, kamu mohon ampun, quwwatan, satu kekuatan yang Allah berikan pada kamu, illa quwwatikum, yang mana lebih daripada kekuatan kamu sendiri. Sebab itu dia menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi orang yang sangat kuat, peribadinya kukuh dalam menghadapi ujian dan pancaroba kehidupan. Dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, kukuh, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka sahabat-sahabat, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebut lagi, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surah Al-Anfal ayat 33. Tengok Allah kata apa? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bahawa Allah kata tidaklah Allah akan mengazabkan mereka, wahai Muhammad, wa anta fihim, dalam keadaan kamu itu bersama dengan mereka. Sebab tu ayat ni kita boleh faham deh. Kalau siapa pergi ke Madinah, di sana ada satu masjid, nama masjid dia Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah. Kenapa masjid ini namanya Masjid Al-Ijabah? Nabi pernah berdoa, 3 permintaan Allah terima 2, Allah tolak 1. Nabi angkat tangan, Nabi minta, ya Allah, kalaulah engkau berikan pada hamba-Ku ini kelaparan, kebuluran, jangan panjang masanya. Jangan panjang masanya. Sebab tu kita pernah tengok negara-negara umat Islam di Somalia 6 bulan tak turun hujan. Ada yang makan, yang saya tengok video, tai lembu tu turun, dia ambil tai lembu masuk dalam mulut. Bukan sebab kenyang, kerana perut dia nak bagi isi. Nak sebutnya bahawa dalam keadaan itu pun kita tengok Allah uji, akhirnya sampai makanan. Sebab janji Allah dah janji pada Nabi, kalau umat dia kelaparan, tak lama masanya, Allah akan bantu. Yang kedua, Nabi minta, ya Allah, kalau kau umat aku ni buat dosa, jangan kau azab macam orang dulu, umat dulu. Allah perkenankan. Sebab umat dulu kalau buat dosa, Allah terus datangkan malapetaka, semua mati. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Allah bagi dekat Aceh, tsunami. Allah bagi dekat Palu, tsunami. Allah bagi dekat dekat mana? Allah bagi dekat Bangladesh sikit, kat Nepal sikit gempa. Allah bagi kat sini sikit kemarau. Allah bagi pilih-pilih. Allah tak bagi dunia ni habis musnah serentak. Ini sebab itu apa yang berlaku hari ini merupakan anugerah daripada doa Nabi yang Allah mustajabkan. Itu kena faham. Tapi yang ketiga, Allah tak perkenankan.
Nabi minta, wahai Allah, kau jadikan umat aku ni bersatu. Yang ni Allah tak perkenankan. Kan? Sebab tu umat Islam ini sentiasa berbalah sampai hari kiamat. Mungkin terpaksa menunggu Nabi Isa turun, menyatukan umat Islam dan membunuh Dajjal dan memerintah dunia dalam keadaan yang aman sentosa. Mungkin terpaksa sampai ke tahap itu. Dalam keadaan ini kita lihat bahawa inilah janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tak turunnya malapetaka Allah azab pada Nabi Muhammad, umat dia, ketika mana Nabi Muhammad masih hidup. Wa anta fihim, kamu bersama dengan mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tengok, subhanallah. Cantik ayat ini. Al-Anfal ayat 33. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazabkan kaum Nabi Muhammad kerana adanya Nabi Muhammad. Yang kedua, wa makanallahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazabkan mereka wahum yastaghfirun, dalam keadaan mereka memohon ampun. Sebab itu dalam keadaan kita bertaubat, taubat itu dia menyebabkan malapetaka itu diangkat oleh Allah. Sebab tu bila kita diturunkan bala, jangan kita mengundang kemurkaan Allah. Dah kita ditimpa bala, azab sengsara, tiba-tiba kita buat maksiat. Melakukan maksiat, kita mengundang malaikat azab yang datang. Sebab tu patutnya kita memohon supaya ramai lagi malaikat rahmat yang turun dekat Malaysia. Sebab itu bila mana kita buat maksiat, malaikat yang datang tu malaikat azab. Sebab tu dalam keadaan malaikat azab tu turun, wa na'udzubillah, maka kita mengundang malapetaka yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah uji kita. Allah tunjukkan supaya kita ni ada akal sikit. Supaya kita ni ada kesedaran sikit. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang kedua tadi, yang sebut bahawa kita bukan saja mohon ampun, tetapi kena ingat, kita kena banyakkan orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Mungkin sebab kita dapat sikit-sikit kat Malaysia ni, sebab ada anak-anak menghafal Quran. Ada lagi orang-orang yang bangun malam. Ada orang yang solat tahajud. Ada orang yang baca Quran. Ada ramai lagi orang-orang soleh yang berdoa, ya Allah, kau angkatkanlah wabak ini ya Allah, COVID-19 ini ya Allah. Mungkin dengan sebab-sebab kita menumpang syafaat mereka. Sebab tu bila mana kita tengok, bila Kaabah itu dulu tak ada orang tawaf, kita takut dah. Tapi sekarang ni dah tawaf balik dah, cuma tak berapa ramai. Kerana penyakit masih ada lagi. Mudah-mudahan dicabut oleh Allah penyakit itu terus. Sebab tu bila tak ada orang tawaf, kita takut dah. Sebab apa? Sebab Mekah ni, dia ni pusat dunia. Sebab tu nak tengok, rosaknya dunia esok, alam esok, bila Mekah pun keliling dia sudah gempa. Dia macam gasing, tuan-tuan. Gasing ni dia bila laju, dia tegak. Bila dia dah sepelahan, dia gelong. Sebab tu bila orang tawaf keliling Kaabah itu, tanda kebaikan. Sebab tu di Mekah ini Allah gandakan tanah haram ni. Solat kat situ sekali sama dengan masjid wilayah 100,000 kali. Satu kali salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun solat sunat witir satu rakaat. Satu rakaat je. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia punya kelebihan satu salam itu menyamai dengan 100,000 salam di masjid negara, masjid wilayah. Dan Allah gandakan. Sebab tu Allah turunkan 100 rahmat. Orang yang memandang Kaabah 20 rahmat. Orang yang solat 40. Orang yang tawaf 60. Semua sekali 120. Allah turunkan rahmat yang berlimpah-limpah kat sana. Dan sebab itu apa yang ada dekat Mekah nak mengimbangi keliling dia. Kan? Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i. Sesungguhnya Allah kata dalam surah Asy-Syura, sesungguhnya kami turunkan Quran itu di mana? Ummul Qura, iaitu Mekah. Mekah itu center kepada dunia. Sebab tu kalau dunia ni dah tak betul, gelong, dia akan berlaku gempa bumi. Sebab tu kita takut bila mana tak ada orang nak tawaf dulu. Kita takut. Rupa-rupanya Allah uji kita sikit je. Ada balik orang tawaf, ada balik orang solat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada balik. Sebab ni dua tanah haram ni yang sangat penting kat dunia ni.
bagi orang umat Islam. Dan sebab tu bila mana ada orang tawaf balik, dia seimbang balik gasing tu. Sebab tu apa yang berlaku di Mekah itu, Allah gandakan solatnya, Qurannya, segala-galanya untuk mengimbangi dunia yang penuh dengan dosa ni. Dekat sana Las Vegas ada judi, dekat mana kat sana ada pelacuran, dekat sana ada perzinaan, di sana ada begini, di sana ada minum arak. Diimbangkan oleh Makkahul Mukarramah, yang di sana adanya apa? Ada Makkah, ada orang tawaf, ada orang solat, ada orang doa. Dalam keadaan Allah gandakan di tempat yang lain banyak maksiat. Sebab itu ini kita kena faham, kita kena kurangkan maksiat untuk kita meraih pertolongan daripada Allah. Sebab itu yang pertama, tanda-tanda kecelakaan untuk hari ini, perkongsian kita sejam dah. Nampak macam ni je kan? Sejam. InsyaAllah esok kita mula pukul 11 kot. Esok pukul 11 ataupun 11.30. Saya ambil klinik sekejap sebab besok pukul 2 saya ada conference. Saya ada simposium talian dalam talian tentang advokasi undang-undang untuk wanita bersama dengan Persatuan Ulama Malaysia. Saya mewakili NGO Geng Ustaz. Jadi kita esok pukul 11 atau 11.30 lah, balik back to normal lah waktu pagi. Esok sepatutnya saya ke Muar dalam urusan kempen vaksin ini, berjumpa dengan para alim ulama dan agensi-agensi kerajaan tertentu. Cuma hari ini dan esok saya tak turun lah. Jadi saya akan turun insya-Allah minggu depan ke Kedah, berjumpa dengan para alim ulama dengan surat kebenaran kerana buat kerja. Jadi insya-Allah esok kita sambung balik lah dalam poin yang kedua, tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang itu. Dan cukuplah dengan perkongsian kita 1 jam lebih sikit dah. Duduk saja. Saya rasa barulah sandar, baru nak tegak badan, dah habis dah. 1 jam dah kita bersiaran. InsyaAllah kita sambung lagi sahabat-sahabat esok, iaitu tanda-tanda kecelakaan yang kedua. Hari ini yang pertama, iaitu nisyanu zunubil matiyah wa hiya 'indallahi mahfuzatun. Lupa pada dosa yang telah lalu, sedangkan dosa tersebut masih lagi disimpan dengan begitu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana. Ya Allah, elokkan hati kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ampunkan dosa kami ya Allah yang telah kami lakukan sekian lama sejak kami akhir balik ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ya Allah, ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami minta jauh daripada penyakit sopak ya Allah, penyakit gila ya Allah, penyakit ya Allah, penyakit yang kami tidak ketahui ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah COVID-19 ini segera ya Allah ke tempat asalnya. Kami bukan tidak menerima, tidak bersetuju dengan anugerah-Mu ya Allah, namun kami tidak berdaya dengan iman kami yang lemah ya Allah. Kami hendak beramal, kami nak beribadah kepada-Mu dengan penuh tenteram, dengan penuh kebaikan. Maka Kau angkatkanlah ya Allah apa yang Kau uji pada kami ya Allah. Jangan Kau uji kami. Kalau Kau uji kami, Kau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami ya Allah. Nanti Kau akan azab kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, di sana ada sahabat kami yang sakit, Kau sembuhkan. Di sana ada sahabat kami yang meninggal dunia, Kau berikan anugerah pahala syahid ya Allah. Di sana ada sahabat kami yang menderita ya Allah, Kau selesaikan masalahnya. Di sana ada sahabat kami yang kesusahan ya Allah, Kau bantulah, kerana ia adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.